A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri. Okey, pada hari yang mulia ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan prosa tak naratif. Okey, saya tahu bahawa kamu semua pasti akan tertanya-tanya, apa itu prosa naratif? Okey, jadi mari kita sama-sama belajar apa yang dimaksudkan dengan prosa tak naratif. Okey, apa itu prosa tak naratif? Prosa tak naratif ini membawa maksud karya prosa yang menggunakan bahasa Melayu lama tetapi kadar naratifnya amat sedikit. Undang-undang ialah keseluruhan peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan. Sastera undang-undang pada mulanya berbentuk lisan. Okey, namun begitu, prosa tak naratif ini terbahagi pada 4, iaitu sastera kitab, sastera ketatanegaraan, sastera undang-undang dan kepustakaan ilmu tradisional. Okey, jadi mari kita pergi sama-sama berkaitan jenis prosa alternatif ini. Okey, kita akan pergi satu-satulah. Okey. Yang pertama ialah sastera kitab. Okey, sastera ini sebenarnya satu perkara yang berkaitan dengan kitab-kitab yang bermuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dalam bahasa Melayu. Kitab-kitab yang telah dihasilkan ini membincangkan tentang fiqh, tafsir Al-Quran dan sebagainya yang memberikan fokus kepada pengetahuan agama. Sebagai tambahannya, kitab ini diklasifikasikan sebagai sastera kerana pengarang memasukkan beberapa unsur kiasan seperti simili, metafora dan personifikasi. Namun begitu, perkara ini secara tidak langsung menyebabkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan Islam menjadi terhad dalam bidang ilmu Islam yang akhirnya boleh membawa kepada idea keislaman yang dikemukakan terpesong. Okey, itu merupakan sastera kitab. Okey, jadi kita pergi pula kepada yang kedua iaitu sastera ketatanegaraan. Okey, sastera ketatanegaraan ini merupakan sastera yang menjadi petunjuk kepada golongan raja-raja dari segi mentadbirkan negara. Perkara ini sebenarnya membincangkan tentang kewajipan raja dan para pembesar dalam mentadbir sesebuah negara. Dari segi kata lain, ia mengisahkan tentang tanggungjawab raja, menteri, hulu balang serta rakyat. Okey, jadi contoh karya bagi sastera ketatanegaraan ini, contoh-contohnya saya berikan pada 3, iaitu yang pertama ialah Taj Al-Salatin yang dihasilkan oleh Bukhari Al-Jauhari. Yang kedua ialah Bustan Al-Salatin yang dihasilkan oleh Nuruddin Al-Raniri. Dan yang ketiga ialah Nasihat Segala Raja-Raja yang dihasilkan oleh Sheikh Abdul Qadir. Okey, kita pergi pula kepada yang seterusnya iaitu sastera undang-undang. Okey, sastera undang-undang ini pula membawa maksud suatu kumpulan yang terhasilnya penulisan tradisional Melayu yang menjadi bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama. Dari segi kata lain, ia merupakan peraturan hidup orang Melayu yang didasarkan kepada adat resam yang turun-temurun. Namun begitu, undang-undang Melayu lama tidak boleh disamakan dengan undang-undang yang ditarifkan kerana pada mulanya, undang-undang ini berbentuk lisan dan teksnya hanya ditulis selepas tulisan Jawi yang sistematik terhasil. Okey, contoh-contoh bagi sastera undang-undang ini, saya bagikan contoh 4. Dia ada banyak lagi tetapi saya hanya akan saya hanya akan memberikan contoh 4 ini, iaitu yang pertama, Hukum Kanun Melaka, yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka, yang ketiga, Hukum Kanun Johor dan yang keempat ialah Undang-Undang Kedah. Okey, itu merupakan contoh-contoh sastera undang-undang yang terdapat pada zaman dahulu dan masih diguna pakai sehingga hari ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir pula iaitu kepustakaan ilmu tradisional. Okey, jadi saya pasti bahawa semua orang pasti akan tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan kepustakaan ilmu tradisional ini. Okey, kepustakaan ilmu tradisional ini membawa maksud cerminan karya yang disampaikan dalam bentuk naskah di mana ia menyimpan pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang bersifat tradisional dan lokal. Okey, jadi kepustakaan ilmu tradisional ini
mempunyai konsep-konsep utamanya. Okey, konsep utamanya yang pertama ialah kepustakaan sebagai sumber himpunan teks bertulis yang wujud dalam bentuk naskah, dan yang kedua konsep utamanya juga ialah ilmu tradisional, iaitu ilmu pengetahuan tempatan yang wujud dalam teks berkaitan lingkungan budaya masyarakat tertentu pada tahap tradisional. Okey, saya rasa setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Saya harap segala perkongsian yang saya berikan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri sebagai manusia biasa. Saya rasa saya akhiri pembentangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.